Baiklah, majlis diteruskan dengan segmen ketiga, iaitu interaksi antara pasukan produksi Siti Zubaidah sebuah monodrama dengan para penonton. Segmen ini akan dikendalikan oleh Puan Zalina A. Manan, Ketua Pengurusan Operasi Galeri Petronas. Dengan ini saya menyerahkan majlis kepada Puan Zalina A. Manan. Persilakan. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Lenny, adik Yaya yang berlakon tadi dan juga Puan Nisa Harun untuk mengambil tempat di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. A very good day. I can see some international guests. Nama saya Zalina Abdul Manan. Saya adalah Ketua Bahagian Pengurusan Operasi Galeri Petronas. Dan ini adalah hari kedua kita adakan pementasan Siti Zubaidah di sini. Semalam buat pertama kalinya dan seperti yang saya jangkakan, hari ini nampaknya lebih ramai penonton di sini. Dan kami sebagai wakil kepada Petronas untuk sektor brand ataupun untuk bahagian tugas kami dalam bahagian CSI, CSR dan sebagainya, amatlah berbesar hati dengan kehadiran anda semua, dan dengan itu saya ucapkan selamat datang kepada Datuk Siti Zainun. Kami amat berbesar hati kerana beliau dapat bersama saya juga adalah Puan Ratna Siti Akbari, rakan setugas saya. Dia adalah ketua bahagian pengurusan seni di sini, yang mana pameran alegori ini juga adalah salah satu daripada buah fikiran beliau. Dan bersama-sama saya di sini Dr. Lenny daripada Universiti Melaya yang bertanggungjawab untuk pementasan monodrama ini, yang mana saya fahamkan tidak mengambil masa yang lama, dan saya rasa dalam masa yang pendek begitu beliau berjaya mengadakan persembahan yang agak efektif yang akan kita kupaskan. Di sana ialah adik Bahiyah, iaitu yang dipanggil sebagai Yaya yang berlakon pada Siti Zubaidah, dan di hujung sana yang dikenali ramai Puan Nisa Harun. Untuk memulakan bicara kita petang ini, untuk menghangatkan lagi sidang kita hari ini, saya persilakan Dr. Lenny untuk memberi sedikit kata-kata dan memandangkan pementasan ini hanya mengambil masa 2 hari sahaja. Selepas ini Galeri Petronas akan ditutup untuk urusan penyelenggaraan. Mungkin Dr. Lenny setelah 2 hari dan with all the energy in this room, you probably want to say a few words. Bagaimana rasa doktor? Adakah doktor berpuas hati dengan kerja-kerja yang doktor buat dan juga respon daripada para penonton dan sebagainya? Okey, terima kasih Puan Zalina. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua yang hadir. Okey, proses untuk mengerjakan persembahan monodrama ini lain daripada proses yang pernah saya lakukan sebelum ini. Pertama, dia lain tu sebab ruang dan juga objektif acara. Okey, kalau selalunya apabila kita buat pementasan, kita tahu ruang pementasan itu ada dilengkapi dengan teknologi lighting dan apa semua, dan benda-benda itu kita akan ambil kira untuk membantu melancarkan, terutama sebab dia bermain monodrama dan ada transisi watak yang banyak. Kalau kita bermain di pentas yang lengkap dengan stage lighting semua, benda-benda itu akan membantu. Tetapi ruang Galeri Petronas ini adalah satu cabaran yang sangat besar, kerana pelakon ini dia harus melakukan transisi di hadapan penonton tanpa bantuan perubahan lampu pada waktu itu, pada ketika itu. Jadi itu yang saya katakan, bekerja di ruang ini sangat lain. Tetapi lain itu dalam konteks kita kena berkreatif dalam cara yang lain lah, okay? Kerana bentuk persembahannya macam tu. Tapi setelah 2 hari juga, benda ni seperti yang saya katakan semalam,
saya sangat rasa saya macam belajar banyak perkara baru sebab persembahan ini, acara ini dia merentas banyak disiplin seni. Allegory adalah satu pameran visual. Manuskrip Siti Zubaidah adalah antara yang dipamerkan di sebelah sana. Dan persembahan ini adalah untuk meraihkan naskah itu. Diselitkan pula dengan pembentangan oleh Puan Nisa, pembentangan yang begitu baik sekali walaupun singkat, tetapi dia memperkenalkan kita kepada naskah itu sebagai sebuah bahan kesusasteraan. Jadi saya fikir sebuah acara visual arts dengan keterangan mengenai naskahnya, sastranya yang dimanifestasikan dalam bentuk performing arts, saya rasa satu kombinasi yang sangat menarik, sangat baik dan satu pengalaman baru untuk saya. Dan untuk itu saya memang mengucapkan tahniahlah kepada Galeri Petronas kerana mereka memulakan inisiatif ini. Dan saya secara peribadi sangat menghargai. Secara peribadi, apakah perasaan doktor? Doktor rasa ini adalah satu kejayaan, akan memberi lebih banyak inspirasi untuk teruskan lagi. Kita baru belajar tentang satu saja karakter yang kita pamerkan melalui allegory dan dikatakan dalam manuskrip dan sebagainya. Adakah niat di hati, terutama selepas malam nampak agak memberangsangkan respons daripada penonton? Diskusi dengan beberapa rakan-rakan dan juga penonton semalam sebenarnya membuka banyak lagi idea, dia melahirkan banyak idea, dan saya fikir kalau persembahan ini boleh diteruskan dalam cara yang sama tetapi ada banyak perspektif, terutama pembentangan oleh Puan Nisa itu sebenarnya adalah satu saya fikir adalah antara banyak kriteria yang mantap yang perlu dimasukkan juga dalam persembahan ini. Yes, why not? Yes, why not? What about the audience? Do you think that we can have more of this sort of programs in Galeri Petronas? Yes, saya menggunakan dua bahasa. Cik Zahari adalah production manager saya, so saya akan tengok dekat Cik Zahari kita ni ya. Okey, sebelum saya teruskan kepada panelis lain, ini adalah tahun ke-31 saya berada dengan Petronas. Kalau nak ikutkan berkecimpung dengan jenama Petronas itu dah 35 tahun dari masa pemegang beasiswa. Agaknya kami selalu membuat jenaka ya. Kalau dah dituris tangan kami, agaknya darah yang mengalir pun hijau sebab warna itu ya. Dan saya amat suka sekali, terutamanya to the young talents. I would like to address the young talents. Apa yang awak belajar hari ini? Ya, sebenarnya lebih daripada sastra itu sendiri. Of course, 700 tahun lebih kurang ya manuskrip ni, cerita ni, tapi dari segi bahagian bidang saya dalam pembangunan sumber tenaga manusia, Siti Zubaidah is a character, is a role model to be followed. Sebenarnya daripada pementasan itu banyak, I'm sure all of you are thinking something in your brains, in your minds. It is actually a spiritual journey when you're watching her. Seorang wanita yang lemah lembut, maknanya walaupun anda seorang wanita yang hebat, tetapi anda masih merujuk kepada kaum laki-laki. Role model yang memberi peranan dalam hidup dia adalah ayahanda dan suaminya. Dan I think I saw Jeffrey just now from Petronas Leadership Center. This is also about leadership. Kekuatan seorang wanita apabila diberi tekanan, diberi keadaan yang susah, beliau akan keluar daripada kepompongnya dan menjadi seorang yang hebat. It is something for you to be emulated. Dan a sense of balance. Di office anda mungkin menjadi ketua jabatan yang hebat, tetapi di rumah anda adalah seorang suri. Dan tak boleh, we cannot cross the law, the divine laws. Suami adalah ketua, sebelum berkahwin ayahanda adalah ketua di dalam hidup anda. And Siti Zubaidah in this pementasan has taught us that you can overcome all challenges provided that you are resilient. It is all about resilience. Kalau bahasa-bahasa leadership ialah tentang kekentalan, and I'm sure Puan Nisa
angguk-angguk tu tanda setuju ya. So boleh sambung Puan Nisa. Betul. Mudah saja sifirnya ya. Kalau orang lelaki akan kalah dengan ego dia sendiri. Orang perempuan akan kalah dengan cemburunya sendiri. Jadi kalau orang lelaki dapat menguasai egonya, dia menang. Orang perempuan dapat menguasai cemburunya, dia pun menang. Ini yang berlaku pada Siti Zubaidah. Dia tak ada isu pun dalam isu suami dia berkahwin lain tu. Tak adalah berangkap-rangkap dia mendudu-dudu menangis sebab suami dia kahwin sampai 4 kan. Dia kahwinkan lagi pula. Maknanya pada dia dah selesai dah isu tu dan dia move on. Dia move on. Yang penting ialah bagaimana menguruskan hal yang lebih besar. Ini kecil saja. Kalau ini dia anggap sebagai takdir, sebagai cabarannya, dia teruskan. Dia maknanya cabaran pada dia itu sangat kecil saja bagi dia isu itu, tetapi dia teruskan dengan apa yang dia nampak kerana dia tahu sumbangan dia lebih besar. Itu leadership tadi. Maknanya dia bertukar peranan. Tengok tadi digambarkan oleh pelakon ni bagaimana dia bertukar peranan. Sekejap dia lemah lembut, sekejap dia bersilat, sekejap dia menggoda, sekejap dia jadi menari gelik. Semua dia boleh buat kan. Ini maknanya wanita yang sebenarnya fleksibel dan memang wanita bersifat multitasking. Dia Windows dia tab dia tu banyak 10 sekali dekat dia punya screen kan. Kalau orang lelaki dah hang dah tu. Sebab window dia satu je. Perempuan dia boleh buka tab dia banyak, tak ada hal, okey je. Sebab dia akan check semua kan. Sebab tu kalau kat rumah mak boleh masak, mak boleh susun baju, mak boleh sapu sampah, tapi semua tu tak, ikan tak hangus, semua okey. Dia kan multitasking. Itu mungkin itu dulu respon. Kita nak buka ruang pada soalan harap-harapnya kan. Mungkin Yaya boleh cerita sedikit ya sebelum kita buka ruang untuk soalan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bahia binti Aminuddin, boleh panggil saya Yaya aja. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir hari ini, menyokong kami dan menyokong setiap apa yang dianjurkan oleh Petronas. Jadi saya nak cerita tentang pengalaman saya sewaktu latihan dan untuk membawa watak sebagai Siti Zubaidah. Saya nak cakap yang saya rasa benda ni adalah satu tanggungjawab yang sangat besar kerana kalau ikut umur saya baru 21 tahun dan berbanding dengan watak sebenar Siti Zubaidah ni, orang yang dah berkahwin, lepas permaisuri, dah beranak, dan saya tak ada pengalaman tu. Jadi tu adalah satu tanggungjawab berat yang saya perlu belajar untuk menjayakan watak ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak buat Dr. Marleni yang telah banyak mengajar saya dan memberi peluang buat saya untuk menjayakan produksi ini. Itu jelas saya tak cakap banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Sekarang saya buka ruang seterusnya untuk soalan-soalan dari penonton. Sila utarakan soalan anda kepada ahli-ahli panel yang berkenaan. Dan juga kita ada Datuk Siti Zainun bersama kita. Mungkin boleh berkongsi orang yang sangat disegani di negara kita ya. Any questions daripada penonton? Ada soalan? Datuk nak cakap sikit. Okey, silakan Datuk. Terima kasih Puan Mini dan semua yang terlibat. Ini juga ya. Dulu Aswara ya? Bukan? Dulu ya Aswara. Ya dulu ya. Okay. Agak sedikit Petronas sebagai bahan satu pusat yang cuba mengiktirafkan kesenian ya. Selama ini kita fikirkan cari gali mengumpul wang, tapi kita ada slot di sini. Dan hari ini saya kira beberapa sudah pun ada program menggabungkan seni visual dengan seni tradisional. Umpamanya dulu pernah kita buat wayang kulit Edin punya program, dan sekarang ini kita gabungkan. Kita bila sebut teks sastra, kita selalu bayangkan dia hanya sastra saja. Tapi kalau kita tengok Siti Zubaidah dari era mengembara sampai ke ni Yaya tadi berjalan berapa jauh je ya? Jalan-jalan. Jadi dunia sastra kita sebenarnya memang mengambil pola-pola antarabangsa. Ya, jadi pengaruh pada Hindi, Turki dan sebagainya, dan kita mencipta dengan bahasa kita dengan tulisan manuskrip Allegri tadi ya. Jadi sekarang ini adik-adik kita, saya tidak tahu dari mana jabatannya, kita selalu mengasingkan fine art dengan sastra. Saya adalah mangsa yang kumpulan pertama orang visual, bila balik tidak dapat
menyambungkan seni visualnya kalau masuk di sekolah sastra. Jadi saya mengambillah visual dalam bentuk seni warisan kita ya. Jadi tadi kita lihat Yahya mempunyai karakter. Dia adalah Siti Zubaidah, anak seorang raja yang menyamar jadi ulama dan terpinggir tetapi dikahwinkan juga dengan anak raja juga dan mengembara sampai ke negeri China dan mengalahkannya. Jadi Lenny di Musim Maya sekarang. Jabatan mana? Drama ya. Mungkin ini boleh kita jadikan satu platform untuk pelajar-pelajar dari universiti lain untuk membuat latihan praktikal anda di sini. Bila sebut sastra, orang menganggap kita hanya pandai bercakap saja, sedangkan nilai-nilai yang diperlukan oleh negara itu kita kekurangan. Jadi ini satu-satu caranya ya, Nisa juga dari platform yang lain dan mengambil sastra balik. Patutnya dia boleh masuk terus untuk buat sarjana, tapi dia belajar balik semula peringkat bawah ya. Kemudian lepas ni dia jadikan doktor lah. Soalan saya ialah kita ada juga editor, penerbit dan kita perlu kerjasama. Ini juga ada di sini ya. Bagaimana kita dikalahkan oleh Indonesia dan Thailand bagaimana seorang insinyur yang menjadi duta juga boleh main gamelan. Okey, dan setiap kali temu ramah untuk menjadi duta, mereka harus ada subjek yang mereka pegang. Sajak Rendra dengan sajak Hari Anwar mesti hafal oleh seorang duta, dan biasanya mereka mengambil bidang bukan orang literature je, tapi dalam bidang teknologi ini dan menjadi. Kita perlu duta. Sampai sekarang kita belum ada atasnya kebudayaan di kedutaan kita. Ini yang mak mereka ceritakan. Mungkin melalui Petronas lah mungkin kita boleh berjuang. Universiti tak laku. Ya? Jadi persoalan saya ialah kita ada Universiti Melaya. Anda ni universiti mana ni? Kena hidupkan juga ya. Kena buat master PhD sekarang. Master sudah? Okey, sekarang PhD juga ya. Bagaimana kita boleh berdiri sebagai satu tapak Malaysia yang berbagai suku bangsa. Pertama melalui bahasa tadi, dan Petronas sudah pun memulakan ini. Kalau kita abaikan, saya baru pulang main-main malam tadi, pergi ke mungkin you tengok saya punya itu, saya pergi ke rumah jalan jalan panggung. Di situlah kan kita bermula dulu ya. Sekarang sudah sepi, tapi ada satu kumpulan anak muda membuka mini gallery, membuka pembacaan puisi. Sampai tengah malam saya mendengar konsert ke atas itu, dan tempatnya amat sederhana. Nah itu perlu terus Aswara ataupun setiap kampus kita ada lapangan itu. Kita jangan harapkan di dalam dan di luar. Dulu kita ada speech corner ya, tapi dah hilang. Kedai buku dah hilang. Jadi saya sebagai mantan guru 38 tahun ya, 38 tahun berpindah-pindah universiti lah. Jadi kita perlu ada jaringan dengan Petronas. Dulu ada Shell banyak membantu kita. Shell selalu membeli art kita. Sekarang dah kurang. Kemudian bagaimana anda jurusan seni ini boleh menjadi seorang duta yang arif. Bukan saja dalam bidang yang untuk mendapat wang, tetapi ini dipasarkan dengan secara high culture. Bila sebut pantun, gurindam, seolah-olah ini budaya bawah. Tapi anda dengar tadi larik-lariknya tadi, manuskripnya tadi, dan ini peranan sebuah universiti yang perlu dapat sokongan. Saya terima kasih pada Petronas lah, sebab tiket saya untuk PhD Research ke London disponsori oleh Petronas. Ya, tahun 86. Anda belum lahir mungkin separuh tu, tapi universiti tak luluskan saya. Sebabnya anda mengkaji dunia Melayu Nusantara, kenapa harus pergi ke London, ke Paris? Sedangkan material saya tekstil abad ke-17 ada. Kerajaan Cik Siti Wang Kembang punya tenunan ada di Oxford dan University. Tapi nak tengok tu berhari-hari kita tackle dengan orang baru dapat tengok ya. Jadi mungkin sekarang kalau isi pernah juga ada kumpulan tekstil ya. Jadi ini jangan kecilkan skop bidang anda masing-masing. Kalau anda belajar visual hanya fine art saja tetapi tidak peduli pun. Inilah menjadi bila kita ada Ratu Cantik, bila kita ada fashion show, kita kalah lagi dengan Indonesia dan Thailand. Ratu Cantik International mesti pakaian tradisional mesti ada sebelum kepada pop ya, popular.
Tapi kadang-kala pernah terjadi Ratu Cantik kita pertandingannya di Hong Kong, tak sampai setengah jam orang Indonesia telefon saya orang kedutaan, Ratu Malaysia memakai Cik Siti Puteri Perak, tetapi headgearnya dari Palembang, lapik dadanya dari Sumatera. Kenapa Siti Zainun? Sebab dutanya tu kawan saya. Duta orang Indonesia sendiri langsung telefon saya dari Hong Kong. Apa hal ni, memalukan koleksi kami. Tapi saya rasa memalukan Indonesia dan perlu saya kabarkan. Ini Aswara juga. Ya, mana Aswara, ada wakil Aswara sini. Cubalah penari kita tu diajar menjahit, menyulam, cara memakai, cara membersihkan kostum. Kalau kita beri kepada orang bisnes membuat headgear kita tu, tegang bersayap lah. Cuba anda lihat koleksi kita, headgearnya ditempah bukan orang pengkaji. Jadi Yaya juga kena memikirkan bagaimana pakaian Siti Zubaidah, bagaimana pakaian orang Tatar. Bagaimana selama ini mungkin kita hanya tahu muzik saja kan. Jadi inilah kita ada resource center yang sudi menampung kita nanti, dan ada galeri. Saya impian ada galeri tetap lepas ini. Tak ada soalan nampaknya. Any questions? Any questions from the audience? Okay, ada soalannya. Disilakan. Rasanya datang minggu lepas ya bicara seni. Ya. Yeah. Hari ni kena tulis dulu. Memang jelas yang syair adalah satu warisan lisan kita. Pasal dahulu masyarakat Melayu tak berapa menulis kerana medium penulisan kita tu terlalu terhad dengan daun jarak yang biasanya dalam beberapa dekad ini akan musnah. Jadi bagaimana dengan penggunaan sastra, syair sebagai satu format sastra kontemporari? Pasal kalau tak, kita dengar syair ni biasanya adalah untuk sastra zaman dahulu kala yang agak purba ya. Tapi kalau kita nak menaikkan syair ini sebagai satu pilihan perantara sastra, budaya dan sastra di khalayak masa kini, dan bukan hanya untuk masyarakat Melayu tapi juga untuk semua bangsa di dalam Malaysia ini, supaya syair itu diangkat sebagai satu medium untuk khalayak kebangsaan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih persoalannya Puan Suzainur. Jaya datang, Alhamdulillah. Tapi terlepas segmen saya awal sikit tadi ya. Kalau boleh saya betulkan, syair dia bukan berbentuk lisan. Syair ialah satu bentuk karya bertulis. Dia begini, sastra tu ada dua keadaan sastra bertulis dan sastra lisan. Okey, syair tidak terletak di bawah lisan. Yang terletak di bawah lisan ialah pantun, gurindam, seloka. Kerana itu milik orang biasa, marhain lah, orang biasa. Mereka ni juga ada manifestasi seninya, tapi mereka tak boleh menulis membaca, tak ramai yang boleh. Jadi mereka berpantun, berseloka, bergurindam. Tapi syair tidak. Mereka orang biasa bukan kata tak boleh bersyair, boleh, tetapi syair itu dia berdasarkan teks. Dia mesti ada teks dia. Syair, satu contoh ni syair Siti Zubaidah. Kita ada syair apa yang saya sebut kat sini, syair Sultan Maulana, kita ada syair Perang Mengkasar, syair Bidasari. Semua tu ada teksnya lah, boleh dirujuk. Dan memang dalam bentuk manuskrip tulisan tangan, kemudian dipindah sama ada dalam litograf tadi, dan kemudian dilakukan transliterasi. Itu kaedah syair lah. Sebab kalau dikata syair lisan tu tak berapa tepat tapi memang dilagukan. Kerana kita tahu sastra dari dahulu lagi, sastra itu kalau apa-apa yang bertulis, misalnya dalam sajak sendiri pun, kalau dalam sebuah buku, kalau diberi prioriti, nak beli novel ni duit dia RM10 je. Nak beli novel, nak beli kumpulan cerpen, nak beli kumpulan puisi, yang mana nak beli dulu kan? Jadi kebanyakannya mengira nilai wang itu, kalau semua tu nilainya RM10, saya ambil novel lah sebab lama sikit baca je. Kita lama berada di dalam teks itu. Itu pendapat selalunya begitu Tapi kita tahu ada yang memang tak kira apa-apa hal pun dia akan ambil puisi juga. Itu memang ada. Jadi apa saya nak katakan di sini ialah dalam sastra itu memang itulah kaedah menghidupkan dengan dilagukan. Jadi satu daripada irama tadi diperdengar, kalau ada yang dapat menangkap itu sebahagiannya memang irama Siti Zubaidah. Kita ada beberapa lagu yang terkenal yang biasa dalam panggung drama tu kita panggil irama Selendang Delima. Tersebutlah kisah sampai baris 4 tidur. Sebab dia memang sangat mendayu-dayu Yang kalau
melodi itu diambil dan dibacakan syair ini 7 hari 7 malam tak habis. Jadi dia kena dipantaskan temponya yang ditunjukkan pada peringkat awal tadi itu irama Siti Zubaidah. Dan ada banyak lagi dan dalam tu tadi dibuat bersedikit variasi, ada irama narasi, ada irama dan nama lain tidak dipersembahkan yang saya tahulah. Irama dia panggil syair rakis, irama janda berhias, itu iramanya ya. Sebab kalau tidak teks ni mati begitu saja. Jadi perlu dipersembahkan. Dan kita tahu dalam persembahan ini lagu dan apabila ada melodinya kan lebih seronok didengar. Jadi dimainkan tadi tu irama irama narasi ni ada beberapa jenis lah. Ini satu daripadanya sebab saya rasa dalam ni ada yang dikatakan ada chorus tadi kan, boleh dikoruskan. Kalau tidak di irama Siti Zubaidah ni monotonous ya. Bukanlah monotonous, maknanya dia mengulang rangkap pertama sampai ke rangkap 3000 tu itulah bunyi dia. Jadi sebab dia nak cepat dia nak cepat habis begitu iramanya. Jadi persembahan itu memerlukan variasi dan dihidupkan teks itu dengan nyanyian tadi. Sama juga dengan sajak kita, apabila kita deklamasi sajak itu hidup. Kalau tidak dia hanya mati atas kertas. Maknanya orang boleh baca lah. Kalau Datuk Rahman Syahri kata ada sajak pentas, sajak kamar. Sajak pentas yang dipersembahkan, sajak kamar baca sendirilah. Okey, jadi kembali kepada soalan yang kedua pula, bagaimana kita nak kontemporarikan? Tulis saja. Maknanya syair pada saya lah, syair lebih mudah ditulis kerana dia bersambung-sambung dan sifatnya mesti bersifat cerita. Rima akhir dia mesti sama. Dia tidak mencabar lagi mencipta pantun. Pantun pada saya lagi susah nak dicipta kerana pembayangnya tu dan maksud dia berbeza Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah. Apa kena mengena ada pulau ada tanah tadi? Nampak berbeza kan, tapi itu yang digunakan dalam pantun. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Apa kena mengena budi dengan gunung tadi dia sebut. Itu pantun lain ya. Dalam syair empat-empatnya maksud dan semuanya bercerita. Dan itu konsep syair. Syair dia lebih lah dari 2-3 rangkap. Kalau tidak nanti tak ada cerita lah pula. Itu ruangan yang digunakan. Jadi pada saya tak ada isu dari segi contemporary itu. Maksudnya ataupun kandungannya boleh dipelbagaikan. Cuma kaedah penyampaian sahaja kita boleh pilih. Ada beberapa lagu ikutlah suara dan key masing-masing. Siapa key Siti Nurhaliza tinggi, okey silakan boleh nyanyi lagu yang mana satu nak syair irama Seri Nanda 5 pun boleh. Tak sampai kita ambil nada rendah. Ada banyak cara untuk kita lagukan irama tadi. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Ada lagi soalan dari penonton? Zahari sendiri. Okey. Sebagai seorang yang menulis karya kreatif, khususnya drama, pada saya semua proses menulis itu adalah self-reflection. Saya melihat diri di dalam watak. Ya, selalu orang cakap dalam banyak-banyak watak yang kita cipta dalam satu karya tu, ada satu watak tu sebenarnya kita. Dia selalunya macam tu. Jadi apabila menghasilkan Siti Zubaidah dan sebab Siti Zubaidah ni reference rujukan saya adalah syair itu dan juga artikel-artikel tertentu yang menunjukkan apa storyline Siti Zubaidah dan dia pula dalam bentuk monodrama. Memang self-reflection itu berlaku kerana saya mencipta dialog untuk menghidupkan cerita dan karakter. Dialog-dialog itu inspirasinya datang daripada syair, tapi dialog itu datang daripada penulis.
Jadi dalam proses menulis dialog untuk menghantar mesej syair itu, memang ada campur tangan psikologi. Apatah lagi kita wanita kan, terutama dialog yang dekat hujung tu, itu adalah macam nak kata punchline ke untuk drama ni kan. Aku dulu aku seorang anak, kini seorang isteri dan kini adalah seorang Sri Kandi. Pada saya dialog itu tidak ada di dalam syair, tetapi pada saya itulah sebenarnya apa yang disampaikan oleh syair, dan itulah sebenarnya apa kita nak, yang saya nak kalaulah saya boleh jadi begitu. Jadi saya berkongsi pendapat psikologi saya itu di dalam dialog. Jadi memang sebagai seorang penulis dan juga pengarah, perjalanan psikologi ataupun mencipta kata-kata adalah memang terapi. Betul lah apa Cik Zahari andaikan itu, perkara itu ya memang berlaku. Dan saya fikir pelakon ini pun ada dia punya perjalanan diri dia sendiri kot dalam memainkan watak. Kalau bagi saya, macam apa yang saya cakap, usia saya masih 21 dan saya tak banyak pengalaman. Tapi lepas saya baca skrip yang Dr. Malini dah tulis, saya fahamkan situasi dia semua, perwatakan Siti Zubaidah ni. Dan bila saya menjayakan watak tersebut, saya cuba merasakan apa terjadi pada diri saya sendiri sekiranya saya diperlakukan seperti itu. Kiranya bayangkan saya mengandung, lepas tu saya beranak seorang-seorang, saya bayangkan benda tu. Dan mungkin dalam betul macam Dr. Maini cakap, dalam skrip tu mungkin ada juga yang macam kita kalau saya ialah seorang anak dan saya bayangkan masa hadapan saya, mungkin saya akan jadi seorang isteri dan juga seorang ibu, dan keadaan yang berlaku macam tidak gembira pada masa hadapan. Jadi saya bayangkan benda yang tidak gembira dan saya kuatkan semangat saya untuk menangani masalah yang saya hadapi tu. Saya cuba jadikan diri saya Siti Zubaidah untuk membawa watak tu, dan saya dapat apa yang saya cuba rasakan tu. Okay. Saya fikir ada satu masa waktu kami menjalani latihan, ada satu part tu yang dia kena nangis banyak waktu beranak apa semua. Saya fikir Yaya antara dia sedar atau tidak, mungkin dia mengalami katarsis juga. Sebab ada waktu latihan tertentu, saya fikir apa yang dia persembahkan hari ini, dia dah tapis latihan yang dia terima sebagai seorang aktor, membuatkan dia tahu yang mana dia pilih dan persembahkan, dan macam mana dia nak kawal emosi dia, sebab dia perlu main banyak watak. Tetapi saya menyaksikan pada waktu-waktu tertentu pada latihan, dia tak boleh, terutama pada kali awal-awal kita koreograf scene yang sedih terutamanya, saya sedar ada satu masa dia tak boleh kontrol dia punya emosi. Sebab mungkin dia ada pengalaman yang dia associate dengan perkara itu dan dia menangis. Dan dalam pengalaman saya berkarya, dan waktu tu dia saya rasa dia menangis betul. Itu dia yang menangis, dia. That's why saya pesan dengan dia, ya bukan kau tu, watak tu. Jadi tapi saya rasa waktu dia menangis itu, yang dia tak boleh kontrol diri dia, waktu itu dia mengalami katarsis. Mungkin dia teringat sesuatu, dia saja yang tahu. Tetapi berdasarkan pengalaman saya mengamati, saya fikir proses itu berlaku. Mungkin ada sesuatu dalam fikiran dia. Saya fikir memang di situlah saya fikir bagaimana drama ni boleh berfungsi sebagai satu terapi. Dia membersihkan apa yang mungkin di dunia nyata dia tak ada peluang untuk nangis macam tu, bersedih. Sebab kenapa dia nak nangis? Nanti orang cakap dia over emotional apa. Tapi dia dapat satu peluang di dalam ketika dirinya dalam realiti yang lain. Jadi dia nangis, dia kumpul semua apa yang dia nak nangis, dia tumpahkan kat situ. So bagus sebenarnya untuk aktor. Kalau saya boleh tambah sedikit dari segi di mana peranan Petronas dalam perkara-perkara sebegini, macam Datuk kata Petronas buat itu dan ini. Dalam kerjaya saya di Petronas, 1/3 adalah untuk Petroscience, di mana kerja kami adalah untuk mencetus inspirasi dan minat tentang sains dan teknologi kepada anak-anak kecil. Because Tun M says the country to be developed, you need to have a place like that. That was his brainchild. Jadi, dan Galeri Petronas lebih lama lagi. Kita dah 25 tahun lebih, dan kemudian kita ada Dewan Philharmonic. Music, arts and science
is foundation to all civilization. Kalau tanya saya yang tak ada pengalaman pembelajaran formal dalam bidang seni, apa yang saya nak tengok? Saya adalah penonton dan pengguna, dan saya amat kagum atas usaha hari ini. Walaupun kita rasa kecil, tetapi secara kolektifnya usaha-usaha kecil ni akan menjadi sesuatu yang besar. Dan saya selalu fikirkan untuk future talents of Malaysia, ya. Bila saya tengok anak-anak kecil, anak-anak muda ni, apa akan jadi kepada mereka? Sewaktu saya kecil tak ada orang sangat yang ada masters, apatah lagi PhD. Sekarang dah tak ada apa-apa lagi, orang sudah sampai ke angkasa, orang Melayu sudah sampai ke angkasa. Dan salah satu pembelajaran, the key takeaway for today, you rasa bangga untuk menjadi seorang wanita Melayu. Dan saya fikirkan, kalaulah seorang wanita bernama Siti Zubaidah dengan semangatnya, dengan dia punya kekentalan dia, and saya suka sangat transformation daripada anak kepada isteri kepada Sri Kandi. That evolution should be a legend. It is a legacy that you leave behind. InsyaAllah menjadi pahala kepada dia bila kita pentaskan, dan kita ada di antara kita yang akan menjadi watak itu, mengambil iktibar daripada yang kita pelajari tadi. Jadi kalau dari pihak kami sebagai Galeri Petronas yang menyediakan pameran dan sebagainya, apabila kita nak mendapat kelulusan dari pihak pengurusan, kenapa kita kena buat pameran alegori ini, manuskrip dan sebagainya? Kita kena kaitkan dengan bisnes, oil and gas, peranan Petronas dalam CSR dan CSI. Kita katakan bahawasanya manuskrip ini adalah capability development, kebolehupayaan yang kita perlu teruskan daripada generasi ke generasi, dan bagaimana Petronas boleh juga mempelajari tentang ini, kerana daripada tahun 17 Ogos 74 Petronas ditubuhkan. Petronas juga perlu ada semangat untuk melatih yang lain untuk meneruskan legasi minyak dan gas tanah air. You know the role of Petronas in our economic development. We need such efforts dan sebagainya. Dan dari segi memperturunkan ilmu adalah untuk menjamin pembangunan dan kejayaan masa hadapan, generasi akan datang dan sebagainya. Jadi pada kami nak rangkumkan semuanya, seni, sastra dan sebagainya, dan kami harap juga penonton hari ini dapat mempelajari tentang perspektif itu sendiri, bukan sekadar warga kerja galeri yang amat bekerja keras tak kira siang malam, meletakkan pameran di sana di sudut ini, melihat lighting dan sebagainya, supaya kita dapat lebih daripada itu. Orang yang masuk ke ruang kami bukan saja menonton dengan mata fizikal, tetapi juga mata hati. Itu yang kami hendak sangat. At the end of the day, that's what we are striving for actually. Kalau tanya saya, itu yang kami nak sebenarnya, Datuk. Jadi gabungan sebegini amat diperlukan, tak kira. Dan saya selalu kata, there's nothing that you can change except for the Quran. So if we do our little efforts, we can do something, InsyaAllah. Dan saya kata tak nampak lagi, kita tak track. Ada anak-anak kecil yang datang ke galeri, mungkin suatu hari menjadi seorang sastrawan negara, seorang seniman, seorang artis yang begitu, yang sampai ke tahap dunia, tapi dia belum ada lagi. Until the moment comes, then you can say this is the effort. Jadi sedikit usaha macam yang kita buat 2 hari ini, saya fokus kepada pementasan Siti Zubaidah ini, itulah yang kami harapkan. Kalau tanya adik-adik saya di Galeri Petronas ni, bagaimana kita bekerja untuk mencetus idea, mendapat kelulusan tu, sebenarnya amat mencabar. Orang ingat macam, wow, seronoknya, that kind of thing kan. Tetapi untuk mendapat kelulusan dan mempersembahkan sesuatu yang pihak pengurusan menerima, mengambil banyak juga daya fikir, dan juga kita banyak bersyukur tentang leveraging on networking. Macam mana kawan-kawan kita, adik-adik saya ni, atas dasar sahabat mereka dengan para cendekiawan, sastrawan dan sebagainya,
untuk mempersembahkan sesuatu seperti hari ini. Ya, ada lagi soalan ke? Last question sebelum kita minum petang. Ada ya? Okey. Assalamualaikum, Dr. Leni dan Kanisa dan Jafan. Saya sebenarnya bertembung dengan karya Siti Zubaidah ni masa saya kecil. Tapi saya bertembung melalui penceritaan semula. Apa yang menarik bila saya membaca karya masa saya kecil adalah watak perempuan tu berpakaian seperti lelaki untuk menyelamatkan suami dia pertama, dan peristiwa dia bersalin di dalam hutan. Itu dua perkara yang masa saya kecil tu saya rasa, oh, this perempuan ni memang sangat strong. Tapi kita tahu apabila karya-karya yang kita baca dalam penceritaan semula selalu akan ditapis, terutama untuk edisi pelajar. Jadi ada beberapa bahagian yang apabila saya dewasa, saya remaja, saya bawa encounter, oh sebenarnya dia tinggalkan anak dia dekat dalam hutan. Bila saya mendewasa, saya rasa perbuatan tu, adakah kamu nak mengejar lelaki, suami kamu, dan kamu boleh tinggalkan anak yang baru lahir? You nak selamatkan jiwa yang mungkin bukanlah pelindung terbaik, tapi you tinggalkan anak you dekat hutan. Benda tu ada benda yang saya macam masa tu saya bawa encounter, oh sebenarnya saya baca edisi pelajar mungkin dikabulkan beberapa bahagian, dan saya dah baca dalam teks yang asal, oh this something different, something yang ada satu soalan dalam perempuan adalah di mana kita patut bertindak apabila kita serasa dikepit dalam pelbagai situasi. Sebagai anak, sebagai isteri, kita perlu bertindak sebagai wanita. Kita bersoalkan adakah awak seorang anak yang baik. Apabila kita bertindak sebagai anak yang baik, adakah awak seorang isteri yang baik. Jadi bagaimana Siti Zubaidah interpretasi ini mengimbangkan. Dalam satu situasi dia telah membuat keputusan yang terbaik dalam situasi terbaik, dan situasi dia yang bukan sahaja tunggal tetapi multitasking. Terima kasih. Okey, soalan tu agak mencabar jugalah sebab memang kenyataannya ceritanya memang macam tu. Okey, saya berfikir perkara yang sama sewaktu saya mengerjakan walaupun dalam masa singkat. Tindakan Siti Zubaidah meninggalkan anaknya di dalam hutan, yang mana memang kita sebagai penulis kita akan refleks semula. Kita kata macam mana kita nak angkat, betul ke? Saya melihat filem klasik Siti Zubaidah, dan saya fikir pengarahnya juga mengimbangkan benda tu apabila dia meninggalkan cincin kerajaan kepada bayi itu, seolah-olah dia tahu bahawa seseorang akan datang menyelamatkannya. Dia yakin, dia tawakal, dia redha, dia menyerahkan diri kepada Allah. Itu satu sifat Siti Zubaidah yang sangat dikagumi. Dia fikir tindakan itu, ini saya punya interpretation lah setelah menonton filem itu. Saya fikir keyakinannya sangat kuat, sifat penyerahannya, tawakalnya sangat kuat. Dia bergantung, tidak ada kebergantungan lain selain kepada Allah. Cincin itu sebagai satu harapan supaya dijumpai dan dikenali, dan itulah yang berlaku. Memang adiknya jumpa dan terus kenal itu anaknya. Di dalam monodrama ini, saya memang skip part tu. Tetapi saya justify semula di hujung apabila suaminya tanya bagaimana dengan isteriku Siti Zubaidah, dan Siti Zubaidah mengatakan dia tinggalkan anak di dalam hutan, dan anak itu diserahkan kepada, dan anak itu dijaga oleh kekandanya Muhammad Tahir. Bagaimana dia menjaga, saya tidak memberikan, dengan harapan penonton terima dan penonton faham situasinya, sebab saya bergantung kepada version yang sedia ada. Mungkin kalau persembahannya lebih panjang, mungkin saya akan fikir ataupun cuba untuk menjawab soalan tadi, barulah kita berfikir bagaimana untuk mengimbangi perkara itu dengan lebih berkesan. Tetapi untuk version yang ini, memang terang-terang saya skip part tu, memang terang-terang saya skip. Tetapi di hujungnya saya justify semula. Ya, mungkin Puan Nisa ada jawapan yang lebih efektif. Tak adalah efektif, tambah sikit je. Betul lah, sebab versi pelajar dia terpaksa buat beberapa suntingan. Kembali tapi mengikut pembentangan saya awal tadi kan, Siti Zubaidah orang yang teratur dari segi priority. Maknanya pertama kepada Allah dan kepada suami. Ayah dia dah tak adalah sebab dah keluar daripada cerita itu, dan kemudian pada anaknya itu.
Jadi pada saya dia letakkan anaknya itu di situ sebab prioriti di ketika itu bukan ialah nampak macam dia menyelamatkan suami dan sebagainya, tapi pada saya itu ialah sultan. Siapa lagi nak pergi selamatkan sultan? Ni negara ni, maruah kan. Jadi maruah mana yang perlu dijaga terlebih dahulu? Maruah suami atau maruah seorang raja kan? Jadi yang itu saya fikir dia terpaksa itu konflik terbesar Siti Zubaidah dalam seluruh cerita. Bukan klimaks, tapi itulah konflik paling keras kan. Ketika itu dia tak tahu dia jadi apa. Dia isteri ke, dia permaisuri ke, dia ibu, dia semua peranan ketika itu berkumpul dalam diri dia. Yang itu yang cuba diterjemahkan dalam satu, saya fikir sangat baik lah kan terjemahan tadi. Begitu sukar sebab dia ketika itu bayangkan kita sendiri dalam satu konflik, kita adalah seorang yang ada kuasa, kita dikuasa di pejabat. Ketika itu kita ditekan dengan satu masalah, dengan masalah kita ketika itu kita ialah isteri kah, kita anak kah, kita ibu ke dan sebagainya. Pada saya itu dia, maknanya dia meletakkan sifat tawakal. Apa-apa bergantung dulu kepada Allah. Mak kita ni selalunya dah susah, pergi cari kawan dulu. Cari kawan A, kawan B, kawan C. Dah tak boleh dah. Okey, kita ya Allah ya Tuhanku, tolonglah. Dah habis dah kawan kita cari kan. Tapi sebenarnya yang pertama kita cari Allah dulu. Lepas tu nanti kita mohon Allah hadirkanlah pembantu-pembantu untuk kita. Itu kaedah yang sewajarnya. Ini yang dilakukan oleh Siti Zubaidah. Dia berserah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Nanti adalah orang akan tolong. Ya betul. Muhammad Tahir datang. Itu abang dia sendiri kan. Abang dia datang. Sebab Siti Zubaidah dia dua beradik je, Muhammad Tahir dengan Siti Zubaidah, dan ayahnya bawa Siti Zubaidah tu dan tinggalkan takhta itu kepada Muhammad Tahir. Dan kemudian apabila dia tinggalkan anaknya itu, betul memang diterima Siti Zubaidah, anaknya itu dijaga oleh Muhammad Tahir. Kemudian Siti Zubaidah itu apabila dia pergi sendiri-sendiri tak tahu dah, masa tu kompas dia pun ada lah barangkali kan, ada panduan-panduan dia, tapi didatangkan pembantunya iaitu Puteri Ruqyah. Puteri Ruqyah itu datang dengan satu keadaan yang juga bersedia untuk membantu dan bersama-sama mendapat matlamat yang sama. Itu jadi best friend gitu. Jadi madu, jadi BFF terus. Okey, itu mungkin okey. Saya fikir sekarang tiba-tiba idea tu datang. Saya fikir kalau ada peluang untuk mengembangkan part ini, isu ataupun sikap kebergantungan kepada Allah itulah yang akan menjadi imbangan ketika dia meninggalkan anaknya. Part itu perlu Saya tengok dalam satu bahagian tadi tu Siti Zubaidah pertama, ya Allah beri aku petunjuk kan, itu yang permintaan dia pertama kan. Betul lah, saya dari interpretasi itu dah sampai dah pada sebab kalau nak tahu lebih lanjut kena baca teks lah sebenarnya. Dapatkan buku sebab tak dapat dipersembahkan dalam ruangan yang begitu terhad dengan masa yang sangat terhad. 3,000 lebih 3,000 rangkap nak diterjemahkan dalam setengah jam. Saya fikir tak adil kan. Jadi kita dapat snippets lah katanya, hanya petikan, dan harapnya selepas ini mencari-carilah teks ini. Mungkin sukar nak dapat di kedai-kedai buku, tapi di perpustakaan masih ada. Lepas ni kita check out semua, keluarkan buku dari perpustakaan. Okey Puan. Terima kasih banyak-banyak kepada panelis dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam sesi tadi, Datuk Siti dan yang lain-lain ya. Banyak yang kita pelajari. I hope that you have spent a very good 2 hours of your Sunday today. Ya, dengan walaupun setengah jam, I think daripada segi learning filosofinya, setengah jam yang cukup mantap kerana yang penting dia punya salient points, key learning points. Kalau cakap bahasa-bahasa Petronas leadership, maximizing potential, stretching limit, semua kita boleh kupas. Dan saya sekali lagi bagi pihak Galeri Petronas mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Ramai yang selalu datang memberi sokongan kepada kami. Itu sebenarnya memberi semangat terutama kepada staf-staf kami yang bekerja odd hours, hujung minggu dan sebagainya untuk memberi ruang kepada tetamu-tetamu dan pengunjung yang datang. Minggu lepas kita telah adakan bicara seni yang juga telah dilakukan dengan jayanya. Jadi saya amat bersyukur kerana pada saya benda-benda seperti ini bukanlah secara coincidence, malah ianya adalah satu anugerah dan mungkin akan memberi kita selangkah dua langkah ke hadapan lagi dari segi kemajuan. Jika ada salah dan silap, saya bagi pihak Galeri Petronas memohon beribu-ribu kemaafan. Dan jika ada feedback yang anda ingin utarakan, dipersilakan. Semalam pun sewaktu minum petang banyak yang kita bincangkan secara informal. Dan kita akan tutup seperti saya maklumkan, Galeri Petronas akan ditutup dalam masa lebih kurang sebulan ya.
untuk operasi penyelenggaraan, dan kita juga ada program-program. Sila rujuk social media dan sebagainya. Kak t-shirt hitam yang angguk-angguk tu our marketing and communication manager, adik Medi namanya, Muhammad tapi kita panggil dia Medi. Ya, so saya amat-amat tersentuh ya. For the second time when I saw the pementasan, I couldn't help but shedding my tears or two. Again, amat memberangsangkan, dan semoga bagi kaum-kaum wanita, adik-adik kita, semoga anda mencontohi apa yang terbaik, elemen-elemen yang terbaik daripada Sri Kandi. Balik berkongsilah cerita-cerita sejarah, cerita-cerita Melayu dengan anak-anak, because I always believe that if Walt Disney can have a lasting impact on your children with their Mickey Mouse, Minnie Mouse and so on, why not a Malaysian local? Which is yet we have to see a local movie putting up our history, the role models, the icons dan sebagainya for lasting impact. Why not, aim as high as Harry Potter in terms of, the fame and whatnot. Jadi tak adalah saya yang umur-umur macam ni baru nak dengar dengan cantiknya Siti Zubaidah ni. Alright, so dengan itu saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, a very good day, and we have tea awaiting for you where we can have some more personal discussions. Assalamualaikum.